Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari konferensi Islam mengenai hak anak terhadap orang tuanya ya. Kemarin dulu saya upload video yang dari Ustadz ini, Ustadz Imam Yasin. Sekarang beliau selesai dengan topik beliau. Sekarang Imam Mehdi ya. Ini videonya kayaknya lama, tapi mungkin karena ada ini ya, ada tanya jawab belakangan ya. Jadi saya coba untuk terjemahkan apa intinya dari Ustadz Mehdi, dan mungkin untuk tanya jawab nanti saya cut aja biar tidak terlalu lama. Oke, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. La parole. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Mes frères, mes braves, mes lions, normalement ça devrait être comme ça. Un musulman c'est un lion, c'est un brave, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Oke, beliau memulai dengan doa, kemudian menyapa saudara-saudara laki-laki. Jadi ikhwan ya. Jadi ini ditujukan terutama pada kaum bapak kayaknya. Dia nyebutkan saudara-saudaraku ya, orang-orang pemberani. Kalian ada dia panggil sebagai lion, sebagai singa. Karena dia bilang singa itu berani dan dia itu bertanggung jawab gitu. C'est quelqu'un qui sait que le regard de Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala est perpétuellement sur lui. Menurut dia orang-orang ini harusnya ingat pada kehebatan Allah atas dirinya juga. Le croyant, il n'a vraiment pas le temps de se laisser aller justement à l'insouciance. Le croyant, il fait attention à chacun de ses faits et gestes. Orang beriman itu harus selalu berhati-hati, terutama dalam apa yang dia lakukan. Il y a trop de douleur, d'angoisse, de tristesse. Ada terlalu banyak kesedihan dan hal-hal yang mengecewakan Auprès de nos enfants. mengenai anak-anak kita. À chaque fois que je vois un jeune dans la rue, à chaque fois que je vois un jeune dans un corner, à chaque fois que je vois un jeune qui deal, à chaque fois que je vois un frère avec une sœur, Oke, setiap kali dia berjalan dan melihat anak-anak muda sekarang ya di pinggir jalan bersama ceweknya atau cewek bersama cowoknya, makan bersama, gandengan tangan, ya mereka pacaran gitu. dans la rue en train de marcher main dans la main alors qu'ils ne sont pas mariés. Padahal mereka sudah bergandengan tangan, mereka belum menikah. Ini saya kasih tahu orang-orang ini ceramahnya di Perancis ya. Perancis itu anti Islam ya, Islamofob ya. Tapi ustadz-ustadznya banyak warning tentang pergaulan anak-anak muda karena sekarang banyak degradasi moral. Mereka sudah terbiasa dengan orang Perancis, jadi pergaulannya bisa bebas. Jadi ini pesan ini sangat-sangat menyentuh buat semua orang tua untuk berhati-hati bahwa anak-anak itu bisa melakukan hal yang kita tidak inginkan di luar sana. Mon cœur saigne, j'ai mal au cœur. Dia bilang setiap melihat hal-hal seperti itu, hati saya berdarah, hati saya sakit. Et un croyant normalement constitué devrait saigner de la même manière. Comment tu peux voir ta sœur, la fille de Ammi, la fille de ma tante, etc., subhanallah, dans le haram? Comment Jadi harusnya sebagai orang beriman itu hati kita tuh tersentuh, hati kita tuh terluka. Melihat, anggap aja kita melihat anak dari tante saya atau om saya melakukan hal yang haram. peut-on accepter cette chose-là? Et à chaque fois que je vois les exemples que je viens de vous citer, la première chose qui me vient à l'esprit, où sont les parents? Jadi hal pertama yang terpikir oleh beliau ketika melihat hal-hal yang di luar moral itu, jadi dengan tanda kutip saya pernah ke Perancis ya, saya melihat sendiri, bukan orang Islam, non Muslim, pergolnya sangat-sangat bebas ya. Mereka bukan cuman gandengan tangan aja, lebih dari itu di taman-taman di Perancis depannya Menara Eiffel. Jadi saya tidak kaget kenapa imam ini mengingatkan umat Islam menjaga anaknya gitu. Où sont les parents?
Comment tu peux avoir un enfant, subhanallah, qui est dans un corner en train de vendre ou en train de guetter et les parents, ils sont où? Dan pertanyaan pertama adalah, di mana orang tuanya? Bagaimana perasaan kamu melihat ada anak di pinggir jalan ngedrak atau mungkin mereka pacaran atau mereka merokok, ya? Di mana orang tuanya? Comment tu peux voir un frère, subhanallah, qui est en train de faire n'importe quoi, qui est en train d'écouter n'importe quoi, et tu te poses la question, les parents, ils sont où? Atau anak-anak muda yang mungkin mendengarkan musik yang kita tidak tahu efeknya seperti apa, ya? Karena musik itu musik-musik zaman sekarang terutama itu merusak ini ya moral anak ya, anak-anak muda itu rusak moralnya, mereka menghina wanita, jadi dia menentukan memastikan di mana orang tuanya. Itu pertanyaan beliau. Faire des enfants, quelle responsabilité? Punya anak itu ada tanggung jawabnya, bukan sekedar punya bayi lucu ya maksudnya. On ne peut pas accepter cette chose-là. Et si vous devez vous questionner, vous voyez ce type de méfait et que votre cœur ne bouge même pas, vous ne ressentez absolument rien, que vous sentez en fait que les battements de vos cœurs sont arrivés en flat line, à savoir qu'il n'y a plus aucun mouvement, posez-vous la question de votre foi, de votre implication religieuse. Jadi beliau memberi contoh. Kalau Anda tidak merasa apa-apa melihat degradasi moral anak-anak kita, kalau Anda hati Anda itu ibaratnya itu jantung Anda itu berhenti berdetak, ada garis seperti kalau kita ke dokter jantung gitu, jantung kita seolah-olah mati, berdetak, tidak berdetak lagi. Pikirkan itu berarti imanmu tuh di mana? Kok kalian membiarkan anak-anak itu muda itu tambah lama tambah rusak gitu. Alors, lorsque je vois mes petits frères en train de faire n'importe quoi et mes petites sœurs en train de faire n'importe quoi, bien entendu qu'il y a la responsabilité des parents, c'est la base. يقول النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كل مولود يولد على الفطرة. Chaque enfant, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, chaque nouveau-né, nous dit le prophète bien-aimé, le prophète de l'islam, le modèle pour l'humanité. Il nous dit que chaque enfant, il naît selon la saine nature. Tu as un logiciel, il est propre, tu es au top. Jadi dia mengingatkan pentingnya untuk mendidik anak itu karena setiap anak itu lahir itu sudah fitrahnya itu sudah dijaga sama Allah. Sebetulnya ibaratnya itu seperti komputer tuh softwarenya sudah bagus, masih bersih gitu, belum ada virusnya. Tu es enclin à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es enclin à aimer la religion, la droiture et la vérité. Tu es enclin à cela. Ya. Pada dasarnya anak-anak bayi yang baru lahir itu mereka tuh fitrahnya masih bersih. Pada dasarnya mereka tuh bisa dengan mudah untuk diarahkan untuk mencintai Allah, menjalankan agama. فأبواه, c'est ses parents, يهودان, qui en font un juif, ويمجسان, qui en font un zoroastre, أو ينصران, qui en font un chrétien. Jadi anak-anak yang lahir itu masih bersih jiwanya dan siapa yang mengarahkannya ya orang tuanya. Apakah menjadi Islam atau Yahudi atau Kristen, ini dalam hal ini Nabi Muhammad menceritakan tentang religion, tentang agama. Tapi sebetulnya itu maksudnya lebih dari itu, lebih dari cuma sekedar agama. Ada efeknya ke jangka panjang. Nanti besok-besok saya akan terjemahkan itu video-video. Saya akan bawakan video-video tentang childhood trauma. Ada trauma masa kecil akibat salah didik. Jadi inti dari hadis ini adalah orang tua itu bisa salah didik atau benar mendidiknya, itu tanggung jawabnya orang tua gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi anak itu hasilnya tuh baik ya. Anak yang salah itu ya berarti akibatnya dari rumah, dari didikan orang tua. Mes frères, mes sœurs, vous êtes nés avec un bête de logiciel. Vous êtes nés de la plus belle des manières. Alhamdulillah Rabbil Alamin, même lorsque vous êtes au fond du péché, même lorsque vous êtes en train de faire les 4000 coups, même lorsque vous êtes en train de vous souiller et de corps, et de cœur, et d'esprit, il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de... » Jadi beliau itu mengingatkan karena pada dasarnya setiap orang itu terlahir dengan fitrah normal. Apapun juga ya, pada saat kapanpun juga ketika kita melakukan dosa itu pasti di dalam hati kita merasa ada sedikit perasaan
apa yang aku lakukan? Kenapa aku berbuat ini? Ini sebenarnya harusnya tidak aku lakukan. Ada perasaan bersalah ketika fitrah kita tuh masih bagus. D'être opérationnel, j'ai envie de me rapprocher de mon créateur, de mon Seigneur, j'ai envie de me rapprocher d'Allah, et j'ai envie de prendre l'islam comme modèle, j'ai envie de prendre Mohammed ibn Abdullah comme... Pada akhirnya tuh anak-anak itu banyak sekarang yang kejadian akhirnya mereka kembali juga mencari ketenangan hati, karena mereka mencari ketenangan hati lewat misalnya lewat sosial media atau mungkin internet atau apa. Mereka nggak menemukan ketenangan itu. Anak-anak yang fitrahnya masih baik itu pada akhirnya kembali kepada Allah, mencari Islam, mempelajari agama lagi, dan berusaha mengenali Rasulullah SAW. Exemple, cette petite voix, elle est là, parce que vous êtes né avec la saine nature, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de la meilleure des façons. Mais nos parents, ils ont fait n'importe quoi. Ya, itu kenapa kok kita punya tendensi seperti itu, mencari tahu kebenaran. Ya karena aslinya Allah menciptakan kita masing-masing itu dengan fitrah yang berada di kebenaran. Cuman ya, gara-gara orang tua salah didik itu, anak-anak itu bisa menjadi rusak pada akhirnya. Donc si tu connais les paroles de PNL, de Joule ou de je sais pas quoi, c'est de ta faute. Mais les parents, ils ont vu, ils savent ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans une société qui est foncièrement respectueuse des vertus, de la famille. Nous ne sommes pas respectueux de toutes ces choses-là dans cette société. Jadi kita hidup di society, ya, di community dan society yang tidak menghormati kebenaran. Sekarang society kita, sekitar kita sudah mulai rusak gitu. Jadi intinya dia mengingatkan hati-hati gitu ya untuk mengawasi anaknya. C'est une société qui est véritablement dans la liberté la plus absolue. Néanmoins, jadi dia mengingatkan society yang kita hidup saat ini, kebanyakan itu mereka ingin kebebasan. nous avons un choix. Et le choix, vous l'avez fait aujourd'hui de venir écouter Qala Allah, Qala Rasul. Tapi bagaimanapun juga kita semua punya choix, punya pilihan. Pilihannya apa, membiarkan itu ataukah Anda memperbaiki diri. Dan salah satu pilihan itu sudah Anda lakukan dengan datang ke konferensi ini untuk mendengarkan peringatan dari Allah dan Rasulnya. Ça, c'est une réalité. Il a cité Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda dans un athar, j'ai envie d'en citer un autre. Il y avait le fils de Amr ibn al-As radiallahu anhuma. Jadi beliau sekarang memberikan sebuah kisah. Amr bin As itu anaknya datang. Ibn al-As, c'est celui qui s'est converti à la même époque au Khalid ibn Walid. Amr bin As itu dia masuk Islam pada saat yang sama dengan Khalid bin Walid pada zamannya Rasulullah SAW ya. En l'an 7 à peu près de l'Hégire. Et Amr ibn al-As, c'est celui qui a conquis le Maghreb, dont l'Égypte. Et c'était Amr bin As adalah komandan yang menaklukkan Mesir dan Maghreb. Maghreb itu Tunisia, Maroko sama Aljazair. le gouverneur d'Égypte. Un jour, le Jadi Amr bin As sempat menjadi gubernur di Mesir. fils de Amr ibn al-As, Jadi ini zaman dulu ya. Sekarang Mesir menjadi sebuah negara. Bayangkan pada zaman itu khalifah Islam itu seluruh dunia. Jadi Mesir itu bukan negara, tapi sebuah provinsi pada saat itu. Jadi yang Amr bin As itu disebut gubernur di situ. Itu. Jadi bayangkan sekarang semua terpecah menjadi negara-negara. Bayangkan aja betapa besarnya kekhalifahan Islam waktu itu. il a fait une course avec un copte. Un copte, c'est un chrétien d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait, le copte? Il a gagné la course. De rage, il est venu et il a frappé Amr ibn al-As, le fils de Amr ibn al-As, il a frappé le copte. Comment ça, toi, l'esclave? Tu viens, tu me bats à la course? Tu sais pas qui je suis? Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il fait, le copte? Il est parti à Médine. Il quitte l'Égypte, il va jusqu'à Médine. Auprès de qui, à votre avis? Auprès d'Al-Farouq. Man huwa Al-Farouq? C'est qui Al-Farouq? C'est celui qui discerne entre le bien et le mal, entre le halal et le haram. Omar ibn Khattab radiyallahu. Ya, Umar bin Khattab itu disebut Al-Faruq karena dia tahu yang benar dan salah. Dia tuh tegas sekali ya. Ya, sekedar mengingatkan bagi yang belum tahu,
Nah, Umar bin Khattab ini kalau menurut penilaian saya itu adalah Enneagram 8, the challenger. Sebelum masuk Islam dia masih unhealthy, jadi belum bagus. Jadi dia rusak ya, suka main perempuan, mabuk-mabukan, judi, pukul-pukulan ya. Pokoknya sangat suka bertengkar. Jadi dia tuh suka konflik. Setelah itu dia hampir membunuh Nabi Muhammad dan akhirnya masuk Islam karena adiknya sendiri. Setelah dia masuk Islam, dia belajar Islam, dia menjadi pemimpin yang sangat-sangat adil, sehingga disebut Al-Faruq. Al-Faruq itu membedakan yang benar dan yang salah. Jadi, kalau ada Enneagram 8, itu kalau dia bagus, dia melindungi rakyatnya. Dia itu tahu ini benar atau salah. Dia membela yang benar dan menyalahkan yang salah. Seperti Umar bin Khattab, seperti Martin Luther King. Itu contohnya. عنه وارضاه Omar. Ah, Omar. On en a besoin des Omar. Sekarang ceritanya berlanjut, orang itu ke Madinah bertemu dengan Umar. On en a besoin des Omar à notre époque. C'est trop. Les gens ils font n'importe quoi. Alors il vient, il se plaint à Amir al-Mu'minin, Abu al-Hafs, le père du lionceau. Donc Omar c'est un lion. Je la répète tout le temps celle-là, je l'aime bien. Jadi Umar itu disebut the Lion of Desert kalau nggak salah, jadi singa padang pasir, karena dia tuh tegas, semua takut sama dia, badannya besar dan dia suka bertengkar. Pada saat itu disebut Lion of Desert. Kemudian ini disebut kan orang ini, kita sebenarnya butuh orang kayak Umar, karena sekarang orang nggak ada yang tegas ya, akhirnya orang melakukan apapun juga nempot kuah, jadi istilahnya tuh ya ngawur gitu, bisa salah baca benar, pokoknya mereka nggak ada aturan lagi. Kita butuh orang yang tegas seperti Umar. Faut que vous compreniez qu'Omar c'est un lion, le roi de la jungle. Jadi Umar itu disebut lion, disebut singa, raja dari hutan, raja hutan ya. Omar ibn Khattab radiallahu anhu wardah, il prend le copte. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'amène d'Égypte? Voilà le fils du gouverneur Amr ibn al-As, il m'a battu, il m'a frappé. Pourquoi? Parce que j'ai gagné la course. Allah. Oke. Kemudian ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa kamu dipukul sama anaknya Amr bin As? Karena aku menang lomba gitu. Allahu Akbar. Il appelle son serviteur, pardonnez-moi, et il envoie une missive à Amr ibn al-As. Il lui a dit, tu viens toi et ton fils immédiatement sur le champ. Langsung sama Umar bin Khattab, dia menyuruh pegawainya kemana? Ke Mesir. Umar bin Khattab meminta Amr bin As dan anaknya langsung ke Madinah. Langsung, urgent sekali. Jadi tidak harus hari itu juga langsung berangkat. Hey, en fait, vous savez pas c'est qui Amr ibn al-As. Je vous donne juste un petit peu dans le mille. Subhanallah, c'était un conquérant. C'était un gouverneur. Il faisait partie, subhanallah, des plus éminents des compagnons. Et en plus, il faisait partie des notables de Quraysh. Si vous avez regardé le film Le Message, c'est celui qui parlait avec Ja'far devant le Négus. Jadi sekedar gambaran siapakah Amr bin As. Amr bin As, kalau kita melihat film The Messenger itu, dialah yang berbicara dengan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Amr bin As waktu itu gini ceritanya ya. Nabi Muhammad kan umatnya masih sedikit waktu itu. Kemudian bukan cuma dihina ya, tapi juga dipukuli, ada yang dibunuh, ada yang disakiti, bahkan diboikot secara ekonomi sehingga mereka kelaparan. Akhirnya turun ayat disuruh hijrah pertama. Hijrah pertama itu yang disuruh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang miskin, yang lemah ya. Disuruh kemana? Ke Negus Najasyi. Jadi di situ ada raja Kristen yang menurut Nabi Muhammad orangnya itu sangat adil. Kalau menurut saya orang ini peacemaker nomor 9 enneagramnya. Nah, Nabi Muhammad menyuruh orang Islam yang lemah itu ke situ. Kenapa? Karena dia tahu orang itu rajanya, Raja Abbasiyah itu tadi, itu orangnya itu adil. Dia tidak akan menghukum sembarangan, dia akan mendengarkan dua pihak. Pihak orang Islam diwakili oleh siapa waktu itu? Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi masih family sampai Nabi Muhammad. Ja'far bin Abi Thalib. Abi Thalib itu siapa? Omnya Nabi Muhammad yang membesarkan Nabi Muhammad. Ja'far itu anaknya, jadi seperti sepupunya Nabi Muhammad. Dibantu kan sama Ja'far. Ja'far menjelaskan
Nah, yang melawan itu si Amr bin As. Amr bin As itu adalah orang yang miliarder, istilahnya tuh orang sangat penting, orang kaya di Quraisy waktu itu. Kan Nabi Muhammad itu keluarganya orang-orang socialite ya, jadi orang-orang kaya sekali ya. Tapi kemudian Nabi Muhammad itu seperti Sigma Male. Karena Sigma dia tidak ikut-ikut, dia punya apa namanya, dapat hidayah dari Allah, dapat apa namanya, dapat wahyu dari Allah dan menjadi nabi. Nah, orang-orang yang alpha male itu, kalau Anda sudah mendengar penjelasan saya, alpha male itu seperti Amr bin As, Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka benci dengan sigma male seperti ini. Jadi harus dihancurkan. Nah, Nabi Muhammad itu sigma male tapi dia punya kebaikan ya, kebenaran. Jadi orang banyak mengikuti beliau. Mereka pun akhirnya orang-orang yang disiksa tadi disuruh Nabi Muhammad ke Raja Habasyah. Nah, di situ pihak Quraisy itu mengejar. Begitu mengejar itu, mereka dipimpin salah satu yang pintar ngomong itu adalah Amr bin As. Amr bin As itu di film The Messenger itu kelihatan dialah yang berdialog langsung dengan Raja Habasyah. Karena saking dekatnya. Bayangkan ya, istilahnya tuh seperti apa ya, saya hampir aja setingkat dengan selevel dengan raja, seperti presiden, saking dekatnya. Jadi dia bilang, biar aja aku aja yang ngomong. Pasti orang-orang Islam itu akan dibunuh atau dilepas dan kita tangkap, kita bunuh semua. Itu sebelum dia masuk Islam, ya. Jadi sangat sangat tinggi posisinya ya. Je sais pas si vous avez vu le film Le Message, c'est celui qui parlait avec Ja'far. C'était un notable. Qu'est-ce qu'il fait Amr ibn al-As? Il s'exécute, il vient avec son fils. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose la question, est-ce que c'est vrai tout ce qui s'est passé? Il lui dit oui, c'est vrai. Il dit au copte, prends le bâton et frappe-le de la même manière qu'il t'a frappé. Allah. Jadi apa yang terjadi, Umar bin Khattab akhirnya menyuruh Amr bin As dan anaknya datang. Kemudian tanya, apa sih yang terjadi? Apa betul ada perlombaan dan orang Kopt ini, orang Mesir Kristen ini, dia tuh kalah dengan anakmu? Iya betul. Kemudian anakmu mukul? Iya. Oh kalau gitu ambil kamu pukul pakai apa? Itu. Sekarang juga kamu harus dipukul dengan alat yang sama dengan orang Kristen ini. Bayangkan. Allahu Akbar. C'était pas un musulman? Ya. C'était pas. Jadi orang Kopt tadi bukan muslim loh ya. Dia minta keadilan, kok aku dipukuli sama anaknya Amr bin As. Ya. Tapi karena dia tuh ndak salah, wong dia tuh menang. Dalam kondisi itu kan dia ndak salah gitu. Kenapa kok dipukul? Umar bin Khattab menyuruh anaknya Amr bin As dipukul sama orang Kristen tadi. Un musulman. Il était sous le statut d'autre qu'un musulman. Mais la justice de l'islam opère chez les musulmans et chez les non-musulmans. Allahu Akbar. Devant la justice, nous sommes, nous, l'humanité, tous égaux tels les dents d'un peigne. Di sini banyak yang tidak tahu tentang ini dan banyak yang menghina Islam. Di Islam, keadilan itu bukan cuma untuk orang Islam saja, tapi kita semua tuh human, kita ini manusia. Jadi kalau orang Kristen dipukul orang Islam padahal dia tidak salah, ya dibalik kisos hukumnya. Orang Kristen itu berhak untuk menghukum orang Islam tadi. Yaitu di situ kehebatannya Islam di situ. Banyak yang nggak tahu kan? Nah, kisah-kisah seperti ini loh yang perlu kita pelajari dan kita ajarkan ke anak-anak cucu kita. Bahkan kebanyakan kita cuman bicara yang superficial. Hal-hal seperti ini perlu dipelajari dan diaplikasikan dalam hidup. Allahu Akbar ala l'Islam. Qu'est-ce que c'est beau l'Islam. Allahu Akbar, betapa indahnya Islam itu. Mais nous, c'est un autre sujet. Donc il vient, il le frappe. Une fois qu'il a frappé, il a dit, c'est bon, tu l'as frappé comme il t'a frappé? Il a dit oui, ya Amir al-Mu'minin, c'est bon, je l'ai frappé. Kemudian setelah dipukul, ya anaknya Amr bin As dipukul sama orang Kristen tadi. Ditanya sama Umar bin Khattab, sudah seperti itu, kamu dulu kamu dipukul seperti itu? Iya Amirul Mukminin, iya Khalifah. Yes. Regardez ce qu'il dit maintenant. Maintenant frappe son père. Kemudian setelah selesai memukul anaknya, Umar bin Khattab menyuruh orang Kristen tadi memukul Amr bin As, ayahnya. Wow, memukul gubernur. Efeknya kalau zaman sekarang mungkin sudah dibunuh, orang itu sudah masuk penjara, tapi malah disuruh sama Umar bin Khattab pukul ayahnya juga. Est-ce que vous entendez ce que je dis ou pas là?
Il a dit qui? Frappe qui? Son père. Jadi Anda dengar nggak apa yang saya ceritakan? Jadi Umar bin Khattab nyuruh orang Kristen tadi mukul siapa? Ayahnya anak tadi. Amr ibn al-As, وما أدراك ما Amr ibn al-As. Donc c'est un copte qui va venir frapper non seulement le fils du prince, le fils du gouverneur, et maintenant il va taper le prince et le gouverneur. Bayangkan, orang Kristen ya, dia kalau orang nggak tahu dipikir Islam itu nggak adil dengan orang Kristen, benci sama orang. Tapi lihatlah keadilannya di sini. Orang ini Kristen bukan Muslim, tapi karena dia didolimi dengan orang Muslim, anaknya gubernur. Sekarang bukan cuma anaknya yang dipukul, tapi ayahnya. Berarti dia mukul seperti prince ya, seperti pangeran ya di daerah situ di Mesir. Bayangkan Mesir itu seperti negara ya, seperti pangeran dan ayahnya seperti rajanya. Waktu itu disebut gubernur, tapi kalau sekarang sudah seperti anaknya presiden. Bayangkan levelnya seperti itu. Et là il lui a dit non, je vais pas le frapper. Ça y est, j'ai frappé celui qui m'a frappé, j'ai pas besoin de frapper le père. Orangnya takut. Orang Kristennya takut. Oh, saya sudah cukup mukul anaknya, dia yang mukul saya enggak akan pukul ayahnya. Et Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Plutôt Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Ya Amr, comment cela se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les enfants naissent libres et toi tu en fais des esclaves? Et pourtant c'est qui a fait la bêtise? En sorte que à ce moment-là, Ya Amr, comment cela se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les enfants naissent libres et toi tu en fais des esclaves? Oke. Jadi Umar bin Khattab itu mengingatkan Amr bin As ya, anak itu lahir itu bebas. Tapi sekarang menjadi esclave itu seperti budak dunia maksudnya. Et pourtant c'est qui a fait la bêtise? C'est qui a fait la bêtise? Est-ce que c'est Amr ou c'est son fils? C'est son fils qui a fait la bêtise. Mais Omar, il a dit, frappe le papa. Parce que si le fils, il s'est senti pousser des ailes, et il s'est pris pour ce qu'il n'est pas, c'est parce que c'est le papa qui n'a pas fait l'effort. Ngerti ya. Jadi siapa sih yang bersalah dalam hal ini sebetulnya? Anaknya kan, bukan ayahnya kan. Tapi efeknya tuh kenapa anaknya bisa menjadi seperti itu ya gara-gara ayahnya nggak mendidik. Gitu loh. Vous vous rendez compte? Et nous maintenant, qu'est-ce qu'on voit des gens, subhanallah, encore une fois, je l'ai vu hier dans l'autoroute, ils bloquaient le périph', il y avait des sœurs, elles étaient là sur la voiture, avec des drapeaux encore. J'en ai marre de ces drapeaux. Iya, betul. Sementara sekarang orang tua membiarkan anaknya dengan bangganya naik mobil pakai membanggakan benderanya atau pokoknya istilahnya itu maksudnya tuh melakukan hal-hal yang tidak perlu gitu loh, yang membanggakan negaranya atau bangsanya. Dia merasa ada apa sih terlalu bangga dengan semua itu gitu loh. Et ils sont où les papas? Elles sont où? Artinya anak-anak itu hura-hura gitu maksudnya dalam hal ini. Jadi di mana papanya? Les mamans. Vous pouvez faire des bêtises, vous avez votre responsabilité, hein. Anak-anak muda ya, jadi anak-anak muda yang tadi naik mobil-mobil itu maksudnya dia tuh hura-hura gitu. Di mana papanya, di mana mamanya. Kalian sebagai orang tua juga punya tanggung jawab loh. Awasi anak-anaknya. Mais ces responsabilités, on en parlera après, bi'idhnillah, juste après Yassine, vont être partagées au Yawm al-Qiyamah. Le fils, il a fait n'importe quoi, Wallah il peut dire, Ya Allah, papa, mais on en parlera tout à l'heure. Betul. Jadi nanti pada hari kiamat nanti hati-hati, anak-anak yang kita nggak didik, anak-anak yang melakukan segala hal yang kita tidak perhatikan. Jadi saya bicara tentang parenting style, ada dua macam di sini, yaitu parenting style yang neglectful dan yang tidak peduli sama anak dibiarkan sakarepe dhewe bahasa Jawanya, terserah anaknya mau berbuat apa, atau yang permisif, kebalikannya. Permisif itu orang tuanya itu saking sayangnya sama anaknya salah itu dibiarin. Kalau neglectful itu dia sayang tapi tidak peduli. Kalau permisif dia sangat peduli sehingga apapun yang anaknya minta itu akan dilakukan, dibiarkan. Nah, dua tipe parenting style seperti ini juga bahaya ya. Selain ada lagi parenting style lainnya yang akan saya jelaskan, itu juga bahaya. Tapi yang di sini adalah contoh orang tua yang tidak peduli sama anaknya. Mungkin Amr bin As sebagai gubernur nggak sempat mendidik anaknya, tapi harusnya itu dia sadar bahwa kewajiban utama itu anaknya dulu gitu loh. Anaknya perbaiki, jangan karena dia bisa memimpin sebuah
provinsi Mesir waktu itu. Kemudian dia tidak peduli sama anaknya, akhirnya anaknya menjadi sombong, anaknya tidak mau kalah ketika ada lomba, ya, sehingga memukul orang Kristen itu tadi. Jadi ini ceramah dari Imam Mahdi selesai. Sekarang akan kembali ke Imam Yasin. Jadi ceramah ini dari Imam Mahdi selesai, saya akan stop di sini. Jadi intinya itu hati-hati dengan mendidik anak. Lagi-lagi parenting style itu saya ingatkan ya, yang paling terkenal itu sebetulnya ada 4 yang ada teorinya, kemudian sekarang lagi ada tipe kelima. Jadi yang pertama, yang paling bagus itu secure, yang disebutkan oleh Ustadz Yasin kemarin. Oke, bahwa kalau kita mengajari anak itu dengan cara kebaikan, ya, dengan kelembutan, ya, anak tidak dipaksa. Anak itu diajari, misalnya, nak kamu belajar, nak kamu sekolah harus bangun pagi, jangan terlambat, nak kamu harus sholat, nak kamu harus pakai jilbab, tapi jangan dipaksa. Jelaskan dulu kenapa, gitu. Jadi anak itu tahu benefitnya itu apa, ya, kalau dia nggak berbuat itu efeknya apa, efek negatifnya, positifnya. Jadi anak itu bisa punya hak untuk berpikir. Itu yang secure. Yang kedua itu yang bahaya itu ada empat tipe. Pertama itu tipe yang berbahaya, yang satu adalah otoriter. Otoriter ini banyak terjadi, maaf ya, bukan cuma Muslim ternyata. Orang Kristen, orang Yahudi, orang-orang agama-agama lain itu sangat ketat terhadap anaknya, jadi mewajibkan anaknya begini begitu, tanpa anak itu diberi penjelasan, A ya A. Kalau nggak nurut berarti kamu bukan anak yang anak kamu itu anak durhaka. Berarti kalau kamu nggak nurut, kamu nggak apa, bukan anak yang baik gitu. Nah, jadi anak-anak itu biasanya nurut di rumah aja. Efeknya, begitu dia sudah mulai sekolah dan dia melihat ada teman-temannya, terjadilah peer pressure, misalnya mulai belajar merokok di luar. Tapi di dalam rumah dia tidak berani ngerokok. Ya, karena tahu nggak boleh sama orang tuanya. Tapi di luar kena pengaruh temannya. Ada juga yang misalnya anak-anak itu mulai pacaran. Dan bahkan sampai hubungan badan di luar nikah, di luar. Tapi di dalam rumah kelihatannya alim-alim aja. Banyak kejadian kayak gitu yang orang tuanya kaget, bahkan anaknya akhirnya dibunuh sama pacarnya. Orang tuanya sendiri nggak tahu, dibunuh dalam keadaan hamil, dan ya mengerikan sekali. Makanya perlu orang tua itu jangan terlalu keras sama anak, jangan terlalu otoriter. Ya, yang secure tadi namanya otoritatif, kalau yang kedua ini otoritatif. Yang ketiga itu yang permisif. Permisif itu memang cinta sama anaknya, tapi saking cintanya anaknya itu berbuat benar atau salah tuh dibiarkan. Contohnya itu biasanya anak-anak yang kayak gini tuh, mereka tuh dari kecil dimanja, semua dibelikan, minta ini beli, itu dapat semua itu. Ini love language-nya tuh gift. Orang tuanya tuh menganggap kalau aku memberi hadiah, anakku akan menyayangi aku. Seperti Enneagram nomor 2, The Helper. Orang tua tipe The Helper ini apapun yang diminta anaknya dia merasa terpanggil. Oh, ini anakku kok. Iya, aku mungkin masa kecilnya dia tidak pernah punya uang banyak. Jadi ketika dia menjadi orang tua, dia ingin memanjakan anaknya. Efeknya tuh jangka panjang karena banyak anak-anak tipe gini itu yang kalau sudah sudah masuk teenager, masuk masa remaja itu mulai kebiasaannya dipenuhi terus. Akhirnya ketika orang tuanya jatuh misalnya tidak dipenuhi keinginannya, dia bisa bahkan memukul orang tuanya. Contoh banyak kasus kan ya, kita pernah dengar ya, orang-orang yang memanjakan anaknya, kemudian anaknya itu minta iPhone yang terbaru, orang tuanya tidak punya uang, malah orang tuanya dibunuh, itu ibunya dibunuh. Ada kan kasus seperti itu ya. Itu kan, itu contohnya yang terlalu permisif. Terus yang keempat itu kebaliknya permisif. Dia itu neglectful, jadi orang tua yang tidak peduli sama anak. Kebanyakan ini biasanya papa. Maaf ya, Indonesia katanya itu termasuk fatherless country. Jadi anak-anak itu orang tuanya mungkin di rumah, papanya mungkin kerja, jarang di rumah. Kemudian kalau di rumah dia cuma tidur, habis itu keluar lagi kerja, tidak pernah ada komunikasi sama anaknya.
Kalaupun dia di rumah, dia kebanyakan di kamarnya karena dia kecapean, dia tidur, atau dia ingin menyendiri, dia nonton TV sendiri, ya, dia dengar musik sendiri. Pokoknya anaknya nggak usah ikut-ikut. Jarang ketemu anaknya untuk berbicara sehari-hari, untuk apa namanya, ada emotional connection itu jarang. Jadi dia nggak tahu apa yang terjadi pada anaknya, nggak pernah tanya anaknya tuh apa keinginannya dan sebagainya, nggak pernah ada diskusi. Orang-orang kayak gini tuh memang kebanyakan ayah, dalam hal ini seperti Amir bin As ini contohnya. Tapi ibu jangan salah loh ya, banyak ibu juga yang kebanyakan sekarang, maaf ya, sosial media, ibunya sibuk dengan tiktokan, dia bikin konten dan sebagainya, dia lupa anaknya butuh makan. Pernah ya ada berita ya kan, anaknya tuh nggak dikasih makan sampai akhirnya mati, masuk di YouTube itu. Jadi ibunya sendiri dia nggak sadar bahwa anak itu minta makan dari tadi, rupanya berjam-jam ibunya itu mungkin internetar atau chatting sama temannya, pokoknya sosial media dia terserap sekali sehingga dia lupa kewajibannya pada anaknya, sehingga anaknya akhirnya dineglect, akhirnya dia meninggal. Kalau di sini orang tua kayak gini tuh yang neglectful itu biasanya tuh ketahuannya apa, ketika dia musim panas, dia mau shopping, ibunya shopping, anaknya ditinggal di mobil, ya, dia asik shopping berjam-jam. Padahal kalau musim panas itu dalam mobil itu bisa panas sekali. Mobilnya dimatiin, anaknya mati. Sering itu kejadian di sini, ketangkap. Kalau udah ada orang ngelihat, lu ada anak mobilnya, ada mobil ini, ada anak bayi di dalam atau anak di bawah 5 tahun di dalam, sampai nangis, sampai keringetan, akhirnya mati. Akhirnya ibunya yang masuk penjara. Banyak itu. Itu neglectful parents itu. Dalam hal ini dia meninggalkan anaknya, tapi ada juga ini neglectful parent yang anaknya dibiarin berbuat apapun juga. Dia dosa, dia tidak peduli, anaknya pacaran tidak peduli, anaknya ngedrak tidak peduli, itu neglectful parent. Kemudian orang-orang seperti ini akhirnya dia cerita ke orang lain, anakku kok nakal ya, kok tidak mau dengerin aku ya, anakku kok sekarang kok ikut drug atau kepengaruh temannya begini begitu. Ya yang salah orang tuanya sendiri, jangan nyalakan anaknya dulu, harus introspeksi diri gitu. Kemudian parenting kelima tuh helikopter parent. Ini baru terakhir ini banyak yang viral, itu katanya itu seperti helikopter, jadi itu ngawasi anaknya itu, bahkan anaknya keluar rumah pun itu diawasi, makanya disebut helikopter. Jadi sangat mengawasi A sampai Z, anak itu tidak berkutik. Ada saatnya kita perlu mengawasi anak, ada saatnya kita melepas. Makanya kita perlu ngajari anak dengan baik di rumah gitu. Pesankan aja ke anak-anak. Saya suka pesan ke anak-anak, pokoknya mama ngajari kamu halal dan haram. Masalah kamu di luar rumah, mama nggak tahu, itu Allah yang ngawasi kamu, mama nggak bisa ngawasi kamu. Kamu berbuat dosa itu antara Allah dengan kamu, Allah yang melihat kamu, mama nggak bisa ngejudge kamu gitu. Saya suka bilang gitu sama anak-anak, jadi mereka tahu sendiri. Jadi mama bilang, kalian sudah tahu kewajiban sholat 5 waktu nak, anak laki harus Jumatan, ya sudah saya carikan masjid yang paling dekat sama sekolahnya, ya sekarang antara kamu sama Allah, kalau kamu tidak Jumatan yang dosa kamu, mama nggak ikut dosa. Subhanallah ya, Allah mau buka hatinya anak laki saya, jadi dia 15 menit jalan kaki untuk ke makan siang. Dia nggak makan siang hanya untuk Jumatan. Itu kalau musim dingin itu yang kasihan itu sayang. Tapi katanya dia ambil lari. Musim dingin itu kan bahaya, bisa licin ya. Saya bilang hati-hati kalau lari, iya mah, enggak apa-apa. Itu. Dan juga pada saat musim dingin kan jamnya tuh pendek ya. Jadi masa siangnya tuh loh, mataharinya tuh pendek. Nah itu pada saat duhur sama asar itu dekat sekali. Kadang-kadang cuma beda 2 jam. Nah pada saat makan siang itu kan antara jam 12 sampai jam 1. Itu dia bilang sama saya, "Ma ini loh fotonya, pernah ditunjukin sampai saya terharu. Ini loh mama, teman kita sholat di luar mah. Karena sekarang di high school di Quebec itu dilarang untuk sholat atau ibadah agama apapun, masih high school. Kalau college dan university boleh. Tapi kalau high school ke bawah, SD sampai high school itu enggak boleh." Itu mengharukan sekali saya melihat, loh kok kamu enggak pakai jaketnya ditaruh bawah, kan saya bilang mestinya kamu bawa ini sajadah. Percuma mah enggak ada waktu, sajadah pun juga basah, di atasnya salju. Kenapa? Ya karena tempatnya enggak ada. Jadi sholatnya di atas salju pakai jaket, dan dia kedinginan tapi pokoknya sholat. Yang penting sholat. Setelah itu masuk kelas lagi, karena dilarang ya. Terus dia terakhir cerita ada 2 orang, kemudian tambah lagi 2 orang non muslim yang belajar sholat.
hati mereka kering itu tadi Ustadz tadi kan bilang anak itu punya fitrah ya, fitrahnya itu akan mencari kebenaran, mencari siapa Tuhannya. Padahal ya umur teenager di sini sudah rusak lah ya sudah nggak kaget kalau ada anak perempuan sudah tidur sama temennya, itu sudah nggak kaget. Tapi saya berusaha dan berdoa terus anak-anak saya dilindungi sama Allah ya dari hal-hal demikian ya. Alhamdulillah hatinya mereka terarah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya bersyukur, dan yang saya terharu itu adalah anak-anak yang non muslim tadi akhirnya walaupun teman-temannya rusak, mereka ada aja yang berusaha mengenal Islam, mereka belajar sholat, belajar ikut puasa, padahal nggak wajib ya, tapi mereka pengen tahu rasanya gimana. Itulah orang-orang yang mencari kebenaran ya seperti itu. Ya sampai sini dulu rekamannya, semoga berguna. Nanti saya teruskan lagi insya Allah dengan rekaman-rekaman selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.